Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace John Lee. Berita utama, Konsulat Malaysia di Pontianak, Indonesia dalam rangka untuk mengadakan kerjasama bersama agensi-agensi kerajaan Sarawak. Menurut Konsul Malaysia di Pontianak, Indonesia, Azizul Zakri Abdul Rahim, tujuan kunjungan hormat ke atas Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud, adalah bagi mengeratkan lagi hubungan di antara Konsulat Malaysia di Pontianak, Indonesia dan Kerajaan Sarawak. Dalam rangka mengadakan kerjasama di antara Konsulat Malaysia di Pontianak dengan agensi-agensi kerajaan Sarawak di Kuching juga dalam rangka untuk mengadakan sambutan ulang tahun hubungan diplomatik Malaysia-Indonesia yang ke-65 yang akan diadakan di Pontianak pada bulan November, insya-Allah. Kerjasama yang kita sedang terokai dalam pelbagai aspek terutama dalam pelancongan, dalam pendidikan, perubatan, kerana kebanyakan penduduk di Pontianak mereka sering ke Kuching untuk mendapatkan rawatan perubatan di hospital-hospital di Kuching. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di kediaman beliau di Demak Jaya pada Jumaat. Jelasnya lagi, buat masa ini Konsulat Malaysia di Pontianak, Indonesia turut membuat kerjasama bersama beberapa agensi di Sarawak seperti Sarawak Tourism Board (STB), Kementerian Pengangkutan Sarawak (MOTS) dan banyak lagi. Azizul Zakri telah memegang jawatan sebagai Konsul Malaysia di Pontianak, Indonesia selama 10 bulan dan dijangka mengakhiri lawatan beliau di Kuching pada 24 Oktober ini. Manakala Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Manzor Haritun Datuk Abang Openg telah menerima 2 kunjungan hormat di pejabatnya Wisma Bapak Malaysia Petrajaya di Kuching pada Jumaat. Kunjungan pertama daripada rombongan Jawatankuasa Ombudsman Sarawak yang diketuai Timbalan Menteri Unit Integriti dan Ombudsman Negeri Union Datuk Dr. Juanda Jaya. Hadir sama dalam rombongan itu ialah Jabatan Audit Negara Negeri Sarawak yang diketuai pengarahnya Rokiah Sahad. Sementara itu, Datuk Dr. Juanda ketika ditemui berkata, tujuan kunjungan itu adalah untuk melaporkan hasil lawatannya ke 32 buah projek yang dilaksanakan di negeri ini. Mahkamah Premier memberi mandat kepada Unit Integriti dan Ombudsman untuk menyemak proses-proses procurement dalam pelaksanaan projek-projek di negeri Sarawak, di samping untuk membawa cadangan-cadangan bagi memperkukuhkan pelaksanaan projek-projek kerajaan untuk memastikan integriti projek-projek ini sampai kepada matlamat yang dimaksudkan oleh pihak kerajaan. Dalam pada itu, Premier Sarawak turut menerima kunjungan hormat daripada Bank HSBC Malaysia Berhad yang diketuai Ketua Pegawai Eksekutif Dato' Omar Siddiq. Selanjutnya, Yayasan Kebudayaan Dayak DCF bersedia untuk membantu penulis Dayak untuk menerbitkan buku. Timbalan Premier Sarawak merangkap pengerusi DCF Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, hingga kini buku yang diterbitkan mengenai budaya, tradisi dan pencapaian masyarakat itu masih kurang. Ujarnya, ramai masyarakat Dayak terutamanya yang telah bersara termasuk ahli pendidikan atau pakar budaya boleh berhubung dengan DCF bagi membantu mereka menerbitkan buku. Bercakap semasa melancarkan autobiografi mengenai mendiang Etelstans Ali Majang di Kuching pada Jumaat, beliau menambah DCF juga komited dalam memelihara dan mengekalkan budaya dan tradisi Dayak untuk generasi muda. Dalam pada itu, beliau turut menyifatkan mendiang Ali sebagai pelopor pendidik terawal dalam kalangan Dayak. Ujarnya, mendiang telah berkhidmat dalam era Jepun kolonial British sebelum kerajaan Malaysia. Sebagai seorang guru terlatih dan kemudiannya sebagai penyelia kumpulan sekolah sehingga bersara pada tahun 1978 di bahagian ketiga itu, mendiang telah melihat kepentingan pendidikan kepada generasi baharu di kawasan luar bandar. Atas sumbangan besar dalam pendidikan, mendiang Ali telah dipilih sebagai tokoh guru Sarawak pada tahun 1984 dan tokoh guru kebangsaan pada tahun berikutnya. Buku setebal 286 muka surat itu ditulis oleh anaknya Datu Michael Dawi Ali yang kini sebagai Ketua Pendaftar Mahkamah Bumiputera Sarawak.
Laporan di Miri, 2 buah sekolah swasta di Miri menerima dana khas berjumlah keseluruhan 1.5 juta ringgit dalam satu majlis di Sekolah Menengah Peimin Miri pada Khamis. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, hadir menyempurnakan penyerahan cek dana itu kepada Sekolah Menengah Peimin berjumlah RM708,096 dan Sekolah Menengah Riam Road berjumlah RM824,166. Beliau yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata, dana khas tersebut adalah daripada Kerajaan Sarawak kepada kedua-dua sekolah swasta tersebut untuk tahun ini. Datuk Seri Profesor Dr. Sim juga menjelaskan ia adalah tanda sokongan Kerajaan Sarawak untuk sekolah-sekolah swasta di negeri ini. Hadir sama ialah Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan 1 Pelancongan merangkap adun piasau Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Manakala di Kapit, Kerajaan Sarawak berusaha mempercepatkan proses penyukatan tanah hak adat Mimputra NCR. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, memberitahu proses penyukatan tanah NCR sedang dipercepatkan supaya pemilik tanah mempunyai dokumen yang jelas bagi mengelakkan tanah diceroboh. Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Penyerahan Warta Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri dan Cek Pampasan Tanah bagi projek pembinaan Kolej Profesional MARA Kapit pada Khamis di Pejabat Daerah Bukit Mabong. Menurutnya lagi, pengukuran tanah NCR inisiatif baharu pada tahun 2010 dan program ini dilaksanakan secara 2 peringkat. Pada peringkat pertama, pengukuran perimeter dan pewartaan di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri sebagai Rizab Komunal Bumiputera Pertanian. Manakala peringkat kedua, pengukuran secara lot individu dan pengeluaran surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri akan dilaksanakan. Dari tahun 2010 hingga 30 September 2022, Jabatan Tanah dan Survey JTS Sarawak telah berjaya menyukat lebih kurang 1,054,521 hektar seluruh bahagian Sarawak dengan 807,603 hektar atau 1.99 juta ekar telah pun diwartakan. Pada majlis yang sama, Datuk Seri Alexander turut menyerahkan 27 cek pampasan tanah bagi projek tapak pembinaan Kolej Profesional MARA berjumlah lebih RM900,000 kepada 18 orang penerima. Kembali ke laporan di Kuching, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK, Datuk Seri Fatimah Abdullah menerima kunjungan hormat daripada Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat KPKM, Datuk Syaharuddin Abu Sohot di pejabatnya di Baitul Makmur 2 di Kuching pada Jumaat. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memperkenalkan KPKM yang baru dilantik di samping bertukar pandangan berkaitan isu-isu kebajikan serta pengurusan penyampaian perkhidmatan di Sarawak. Ketika di media, Datuk Sri Fatimah berkata antara topik yang dibincangkan ialah cadangan pembinaan Taman Sinar Harapan Sarawak, pewujudan rumah kanak-kanak di Miri dan permohonan 2 depo simpanan keperluan bencana di Sibu dan Miri. Di rumah kanak-kanak juga ada keperluan untuk mengadakan taska. Dia dah ada sebenarnya, tapi kita nak pastikan bahawa didikan dan asuhan di taska yang diwujudkan nanti di rumah kanak itu adalah ianya dikendalikan oleh kaki tangan ataupun oleh orang yang memang dilatih dalam bidang asuhan dan didikan awal kanak-kanak ini. Jadi ini juga telah dipersetujui, sudah dipersetujui supaya anak-anak kita ni, anak-anak yang didera ke, anak-anak kes buang bayi ke, mereka dapat dididik, diasuh dengan penuh kasih sayang dan juga dididik dan diasuh secara profesional. Kita tahu bahawa asas ini sangat penting supaya asas didikan dan asuhan yang berkualiti ini insya-Allah akan menjadi landasan yang kukuh bagi pembentukan sasiah mereka ini nanti dan bagi menghasilkan individu yang berkualiti nanti. Sekian edisi malam bersama saya Grace. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.